Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Jana binti Latif, nombor metrik A171259. Saya akan menerangkan kajian amalan etika perniagaan yang dijalankan di sebuah universiti swasta dan saya akan memfokuskan dalam Jabatan Sumber Manusia. Baiklah, bagi konsep etika, perkataan etika ni berasal daripada Greek iaitu ethos yang bermaksud kelakuan, adat, kebiasaan atau sifat yang berkaitan dengan tingkah laku dan tindakan manusia. Manakala Carol W. Lewis mendefinisikan etika sebagai satu perkara yang melibatkan pemikiran sistematik tentang moral, akhlak dan membuat pertimbangan tentang betul atau salah terhadap sesuatu perkara. Manakala Kamus Dewan mendefinisikan etika sebagai prinsip moral atau akhlak atau nilai-nilai akhlak atau tingkah laku yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kumpulan. Oleh itu, kita boleh simpulkan etika adalah suatu prinsip, pemikiran, tingkah laku atau proses tertentu yang dapat berfungsi untuk mengawal segala perilaku manusia sehingga akan membawa kepada kebaikan. Okey, pada hari ini saya akan terangkan amalan etika perniagaan yang dijalankan oleh sebuah universiti swasta iaitu Universiti Tenaga Nasional. Unitan antara universiti swasta yang pertama di Malaysia dan dimiliki sepenuhnya oleh TNB iaitu salah sebuah syarikat utiliti bekalan elektrik yang terbesar di Asia Tenggara. Kampus utama terletak di Kajang, manakala kampus kedua terletak di Bandar Muazzam Shah, Pahang. Sebelum wujudnya Universiti Tenaga Nasional, ia bermula daripada ILSAS iaitu Institut Latihan Sultan Ahmad Shah pada tahun 1976 dan seterusnya bertukar kepada Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional Ikatan pada tahun 1994 manakala dan akhirnya bertukar kepada Universiti Tenaga Nasional pada tahun 1997. Kecemerlangan dan kemajuan organisasi terletak kepada warga kerja yang berada di dalam sesebuah organisasi dengan kesedaran mereka terhadap etika serta sasiah yang baik. Okey, seperti yang kita tahu, Jabatan Sumber Manusia dan Pengurusan Universiti bertanggungjawab menyediakan tenaga kerja yang berkualiti dan kompetitif dalam pelbagai bidang. Keperluan untuk mengisi jawatan kosong adalah untuk memenuhi keperluan semasa, perletakan jawatan, pertukaran, kenaikan pangkat, penamatan perkhidmatan, persaraan, bercuti panjang, kematian dan lain-lain. Ia bermula daripada iklan, seterusnya senarai pendek, pemakluman sesi temuduga, panel penemuduga, sesi temuduga dan penilaian dan seterusnya akan dikeluarkan memo daripada lembaga pengarah dan juga tapisan keselamatan dan akhir sekali adalah surat lapor diri. Okey, bagi prosedur pengesahan dalam perkhidmatan, setiap anggota kerja yang baru dilantik secara tetap akan menjalani tempoh percubaan sebelum disahkan ke dalam perkhidmatan. Iaitu tempoh percubaan adalah satu tempoh seseorang anggota kerja dinilai dari segi kesesuaian bagi jawatan yang ditawarkan. Kesesuaian yang dimaksudkan di sini adalah merangkumi prestasi kerja, kelakuan, perangai, tabiat, bakat, kecenderungan, keupayaan, kemampuan menghasilkan dan atau membentang serta menerbitkan kertas kerja ilmiah. Ini adalah khusus bagi anggota kerja akademik sahaja. Okey, untuk kategori anggota kerja bukan akademik, sekurang-kurangnya tempoh percubaan dia adalah 6 bulan atau maksimum 9 bulan. Untuk anggota kerja akademik pula, sekurang-kurangnya tempoh percubaan dia adalah selama 1 tahun atau maksimum 2 tahun. Okey, bagi prosedur peletakan jawatan, seseorang pekerja boleh meletakkan jawatannya setelah memberikan notis peletakan jawatan kepada majikannya dan hanya majikan mempunyai hak untuk menerima atau menolak permohonan peletakan jawatan tersebut. Okey, untuk proses peletakan jawatan yang perlu diikuti supaya ia tidak mengganggu kelancaran perjalanan operasi di universiti. Bagi anggota kerja akademik, sekurang-kurangnya kena bagi notis 4 bulan ataupun membayar 4 bulan gaji sebagai ganti notis. Bagi kategori eksekutif,
perlu memberi notis 3 bulan bertulis ataupun membayar 1 bulan pembayaran gaji sebagai ganti notis. Manakala bukan eksekutif perlu memberi notis 1 bulan bertulis atau membayar 1 bulan gaji sekiranya tiada notis bertulis. Okey, bagi prosedur penamatan pekerja, penghematan seseorang anggota tamat disebabkan oleh contohnya peletakan jawatan, kematian, masalah kesihatan ataupun dibuang kerja lantaran hukuman tertertib. Proses penamatan tersebut adalah teratur dan tidak melanggar segala peraturan yang ditetapkan oleh universiti atau mana-mana undang-undang Malaysia. Proses penamatan-penghematan tidak melibatkan tertertib dan salah laku akan mengikut prosedur peletakan jawatan, manakala surat penghematan hanya akan diberi kepada anggota yang menjalani proses tata tertib. Okey, apa yang saya ingin simpulkan di sini ialah hubungan etika kerja profesional dalam kehidupan manusia diguna untuk mengawal tingkah laku ahli profesional dalam bentuk menyuruh melakukannya dan meninggalkan perkara yang mendatangkan kesalahan sama ada di sisi undang-undang negara maupun serta sebagai profesional. Oleh itu, cabaran kita adalah untuk mengurangkan perilaku tidak beretika dan melanggar peruntukan undang-undang atau peraturan yang boleh mengakibatkan tindakan tertertib, undang-undang, didenda ataupun dikenakan hukuman penjara. Oleh itu, etika dan pematuhannya akan membantu kita sentiasa melaksanakan kerja dengan betul. Sekian, terima kasih.